Ini bab Jumaat pada hari hujan lebat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Malih, daripada ayahnya, bahawa sesungguhnya hari Hunain adalah suatu hari yang lebat hujannya. Maka Nabi SAW menyuruh munadinya, yakni orang yang berseru bagi pihaknya, mengatakan as-salatu fir rihal, sembahyang di tempat masing-masing. Sembahyang di tempat tinggal atau tempat duduk masing-masing orang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Malih lagi, itu berlaku pada hari Jumaat, yakni perintah Nabi SAW supaya orang yang berseru bagi pihaknya itu berkata as-salatu fir rihal itu berlaku pada hari Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abil Malih, daripada ayahnya, bahawa dia menyaksikan Nabi SAW di masa berlakunya Hudaybiyah pada hari Jumaat, dan mereka ditimpa hujan, mana hujan turun pada hari itu. Lam yabtalla asfalu ni'alihim, di mana bahagian bawah kasut mereka tidak basah pun. Fa amarahum an yusallu fi rihalihim, tetapi Nabi SAW menyuruh mereka supaya bersembahyang di tempat duduk masing-masing. Bab takhalluf 'anil jama'ah fil lailatil baridah. Ini bab tidak ikut berjamaah pada malam yang sejuk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah singgah berhenti di Dhajnan pada malam yang sejuk. Maka beliau menyuruh orang yang berseru supaya berseru dengan mengatakan as-salah fir rihal, sembahyang di kediaman ataupun di tempat duduk masing-masing. Qala Ayyub berkata, Nafi' menceritakan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW pada malam yang sejuk ataupun hujan lebat, baginda menyuruh seseorang yang berseru bagi pihaknya supaya mengatakan as-salatu fir rihal, sembahyang di rumah ataupun di tempat tinggal, tempat duduk masing-masing. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' lagi, beliau berkata, Ibnu Umar berseru supaya mengerjakan sembahyang di Dhajnan. Kemudian berseru itu maksudnya melaungkan azanlah untuk memanggil orang bersembahyang di Dhajnan. Kemudian beliau berseru pula dengan katanya, bersembahyanglah kamu fi rihalikum. Ini dalam kitab kita ni rijalikum, bukan rijalikum, rihalikum. Rihalikum itu silap lah, betulnya sebab bawah. Bersembahyanglah kamu di tempat duduk kamu masing-masing. Qala fihi, qala Nafi' berkata, qala fihi, Ayyub mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkannya ini, thumma haddatha an Rasulillah, kemudian Ibnu Umar menceritakan daripada Rasulullah SAW bahawa baginda menyuruh munadi, orang yang berseru, supaya berseru mengajak orang bersembahyang. Kemudian supaya dia berseru mengatakan an sallu fi rihalikum, bersembahyanglah kamu di tempat duduk kamu masing-masing, fil lailatil baridah, pada malam yang sejuk, dan pada malam hujan lebat dalam perjalanan.
Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah daripada Ayyub dan Ubaidillah. Beliau di dalam hadisnya berkata, fis safar, pada malam sejuk ataupun malam yang lebat hujannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' daripada Ibnu Umar bahawa beliau memanggil orang bersembahyang di Dhajnan pada malam yang sejuk dan berangin. Di akhirnya beliau berkata, di akhir suruannya itu beliau berkata, ala, ketahuilah, sallu fi rihalikum, bersembahyanglah kamu di tempat duduk kamu masing-masing. Ketahuilah, bersembahyanglah kamu di tempat duduk kamu. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh muadzinnya apabila malam yang sejuk ataupun malam yang berhujan dalam perjalanan, supaya berkata, ala, ketahuilah, sallu fi rihalikum, bersembahyanglah kamu di tempat duduk kamu masing-masing. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar melaungkan azan untuk mengajak orang bersembahyang pada malam yang sejuk dan berangin. Faqala, lalu beliau berkata, yang selepas itu, ala, ketahuilah, sallu fir rihal, bersembahyanglah kamu di tempat duduk kamu masing-masing. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh muadzinnya apabila malam yang sejuk ataupun malam yang berhujan, supaya berkata, ala, sallu fir rihal, ketahuilah, bersembahyanglah kamu di tempat kamu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, penyeru bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berseru, bidzalika fil Madinah, demikian di Madinah, yaitu pada malam hujan lebat dan pada pagi yang sejuk. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id daripada Al-Qasim daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fihi fis safar, di dalam riwayatnya Yahya berkata, dalam perjalanan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, maka kami ditimpa hujan ataupun kami turun hujan lah, maka turun hujan mengenai kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hendaklah sesiapa yang mahu di antara kamu bersembahyang di tempat duduk masing-masing. Hendaklah sesiapa yang mahu di antara kamu bersembahyang di tempat duduknya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata kepada muadzinnya pada hari hujan lebat, apabila engkau selesai mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan engkau ucapkan hayya 'alas salah, tetapi kamu ucapkan sallu fi buyutikum, bersembahyanglah kamu di rumah-rumah kamu. Faka'anna an-nas istankaru dzalika, seolah-olah orang ramai menganggap ini suatu perkara yang tak betul. Ucapan begitu adalah suatu yang tak betul. Qala, Ibnu Abbas berkata, qad fa'ala dzak man huwa khairum minni, orang yang lebih baik daripada saya telah melakukan begini. Sesungguhnya Jumat itu adalah suatu kewajiban. Aku tidak mahu menyusahkan kamu sehingga kamu berjalan dalam tanah, dalam selut, wal matar, dan hujan. Babul Jum'ah lil mamluk wal mar'ah. Ini bab Jum'ah. Jumat
bagi mamluk, hamba dan perempuan. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Tariq bin Shihab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jumu'ah haqqun wajibun." Jumaat adalah suatu tanggungjawab yang wajib ke atas setiap orang muslim dengan berjemaah, illa arba'atan, kecuali 4 macam orang. Yang pertamanya, hamba yang dimiliki. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, kanak-kanak. Yang keempat, orang sakit. Abdun mamluk, hamba yang dimiliki, atau perempuan, atau kanak-kanak, atau orang sakit. Abu Daud berkata, Tariq bin Shihab telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mendengar apa-apa daripada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk dah perbincangan tentang Jumaat dulu. Beberapa bab dah sudah berlalu. Dan di sini Imam Abu Daud bermaksud nak menceritakan keuzuran yang melepaskan seseorang itu daripada kewajipan berjumaat, pergi jumaat di masjid ataupun lain-lain tempat lah. Iaitu Jumaat pada hari hujan, fil yaumil matir, hujan lebat maksudnya. Artinya hujan lebat ini adalah salah satu keuzuran, salah satu perkara yang boleh mana seseorang tu kalau tak pergi sembahyang Jumaat pun. Itulah maksud dia. Kemudian khilaf pula ulama tu tentang hak maksud uzur-uzur saat ni dan suruh sembahyang di tempat duduk masing-masing itu dalam perjalanan ke atau tidak, ataupun di tempat tetap dialah. Itu ada khilaf pula. Ada yang mengatakan dalam perjalanan saja, ada yang mengatakan bukan dalam perjalanan tetapi di tempat dia duduklah. Situ pun tidak wajib juga Jumaat. Yang betulnya ialah tempat tinggal yang tetap bagi seseorang tu. Kalau hujan di situ, bukan dalam perjalanan lah maksudnya, pun melepaskan dia daripada kewajipan Jumaat tu. Sebab kalau kita tengok dalam hadis-hadis ini, tidak jelas itu. Tidak jelas itu menunjukkan bahawa hak yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berkenaan dengan sembahyang Jumaat. Tidak jelas. Sebab kita perhatikan di sini Abi Malih meriwayatkan daripada ayah dia. Jadi sebelum pada kita bincangkan hadis itu, nak tengok dulu Abu Malih itu siapa yang meriwayatkan daripada ayah dia. Abu Malih khilaf ulama. Abu Malih ataupun dalam setengah-setengah riwayatnya Abul Malih dengan alif lam begitu. Siapa dia? Namanya pun khilaf. Nama ayah dia pun khilaf juga. Tentang nama dia tu sendiri, ada yang mengatakan Amir nama dia, ada yang mengatakan Zaid, ada yang mengatakan Ziyad. Ayah dia pula ada yang mengatakan Usamah namanya, ada yang mengatakan Amir, ada yang mengatakan Umair. Baiklah, tak apalah, nama apa pun dia lebih dikenali dengan Abi Malih. Dan dia dan ayah dia ni thiqah. Dia tu thiqah dan ayah dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan daripada sahabat ni tak ada orang lain, anak dia. Demikianlah kata sekumpulan hufaz hadis. Kalau kita nak tengok sini